Assalamualaikum, bertemu kembali kita dalam rancangan Bual Bicara bersama saya Fatin Izwana. Hari ini saya ditemani oleh 4 orang panel jemputan kita yang cukup berpengalaman dalam topik kita pada hari ini. Kami terpaksa menjalankan rakaman ini secara atas talian akibat pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia baru-baru ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah Tua dan Diabaikan, Nasib Warga Tua Dunia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan panel-panel jemputan kita pada hari ini. Panel jemputan kita yang pertama ialah Profesor Dr. Nur Fazira. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Geografi dan Alam Sekitar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Panel kita yang kedua ialah Cik Josita Sawai, merupakan pengurus Rumah Seri Kenanga yang telah berkhidmat selama 8 tahun. Manakala panel kita yang ketiga ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Wanita Pembangunan Keluarga dan Hal Ehwal Kebajikan Sabah, Datuk Joan Donep. Dan akhir sekali, panel kita ialah Dr. Nur Atika Jaafar. Beliau merupakan penolong pengarah kesihatan bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Tua atau warga tua, mereka merupakan seseorang yang telah mencecah usia persaraan. Di Malaysia, usia persaraan ialah 60 tahun ke atas. Manakala ada sesetengah negara, usia persaraan ialah 65 tahun ke atas dan 70 tahun ke atas. Pada tahun 2019, jumlah warga tua yang terdapat di dunia ialah seramai 705 juta orang dan ia dijangka akan meningkat kepada 1.5 bilion pada tahun 2050 yang dipetik daripada United Nations. Tahun 1990, jumlah warga tua di dunia hanya 6%, tetapi pada tahun 2019, jumlah warga tua meningkat kepada 11%. Dan Jepun menjadi negara di tangga pertama yang menduduki jumlah warga tua teramai di dunia. Okey, saya ingin bertanya kepada Profesor Dr. Nur Fazira, apakah jenis pengabaian terhadap warga tua ini? Terima kasih kepada Saudari Fatin selaku moderator kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu, isu pengabaian warga tua ini merupakan isu yang wujud pada hampir semua negara di dunia, sebagaimana isu penderaan kanak-kanak dan juga isu penderaan wanita. Isu ini merupakan isu yang sangat serius dan perlu dibendung bagi mencapai tahap kehidupan yang sejahtera dalam kalangan masyarakat. Menyentuh mengenai jenis pengabaian warga tua ini, terdapat 2 jenis pengabaian yang utama, iaitu yang pertama, pengabaian secara fizikal dan juga pengabaian secara emosi ataupun psikologi. Pengabaian fizikal warga tua adalah pengabaian yang dilakukan secara fizikal melalui satu tindakan yang sengaja seperti menampar. Menurut kajian Khadijah Alawi, beliau menjelaskan bahawa konsep pengabaian fizikal ini adalah satu keganasan yang dilakukan terhadap warga tua oleh anak-anak, penjaga ataupun sesiapa sahaja yang bertanggungjawab dalam menjaga dan melindungi warga tua tersebut. Sebagai contoh, warga tua kurang penjagaan secara peribadi, kurang perhatian dan juga kurang diberikan makan dengan secukupnya. Selain itu, pengabaian terhadap keperluan rawatan, pemulihan kesihatan
dan juga jagaan kebersihan diri seperti menukar lampin jika warga tua tersebut terlantar sakit juga merupakan salah satu daripada pengabaian fizikal terhadap warga tua. Perkara tersebut sudah semestinya akan menyebabkan keadaan rumah warga tua tersebut tidak kemas, berselerak dan juga berbau busuk. Hal ini disebabkan warga tua tidak mempunyai kudrat yang cukup dan kuat untuk mengurus dirinya sendiri dan juga untuk mengurus rumahnya sendiri, melainkan dengan bantuan orang lain. Oleh hal yang demikian, pengabaian fizikal ini akan menyebabkan warga tua berasa sunyi dan tersisih kerana tiada siapa yang ingin ambil tahu dan bertanya kabar mengenai mereka. Jika perkara ini terus berlanjutan, warga tua akan berada dalam keadaan yang tidak terurus dan inginkan perhatian yang sepenuhnya, terutamanya daripada anak-anak mereka sendiri. Ini kerana semakin meningkat usia seseorang itu, semakin mereka sangat memerlukan kasih sayang dan juga belayan mesra daripada orang sekeliling mereka sebagai penghibur hati mereka. Jenis pengabaian yang kedua adalah pengabaian emosi ataupun pengabaian psikologi. Pengabaian emosi terhadap warga tua bermaksud pengabaian yang sengaja dilakukan terhadap warga tua sama ada dari segi mental ataupun dari segi psikologi. Sebagai contoh, penghinaan, ancaman kecederaan fizikal dan melakukan pengasingan terhadap warga tua. Pengabaian emosi adalah satu bentuk gangguan dari segi mental seperti tidak memberikan kasih sayang yang secukupnya, mencaci, tidak menghiraukan, menengking, memarahi dan juga ahli keluarga itu sendiri bermusuhan dengan warga tua. Pengabaian emosi ini terjadi apabila ahli keluarga tidak menjaga perasaan warga tua. Misalnya, mereka bercakap dengan ibu bapa mereka yang sudah uzur dengan nada yang kasar. Selain itu, warga tua yang dikurung dan tidak dibenarkan keluar dari rumah, walaupun di halaman rumah atas alasan anak mereka takut ibu ataupun bapa mereka hilang, juga turut menjejaskan masalah emosi warga tua. Sebagai contoh, apabila anak tidak membenarkan ibu atau bapa mereka untuk keluar dari rumah sewaktu mereka pergi bekerja, akan mengganggu emosi warga tua dan menyebabkan ketidakselesaan mereka. Hal ini kerana mereka akan berasa bosan apabila hanya duduk di dalam rumah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Perkara ini sudah pastinya membuatkan warga tua berasa kecil hati, tetapi tidak mampu untuk meluahkan rasa tersebut kepada anak-anak kerana mereka takut akan dimarahi dengan lebih teruk lagi. Jadi, warga tua lebih suka berdiam diri dan tidak bercakap dengan sesiapa. Sekiranya perkara ini terus berlanjutan hingga bertahun-tahun, ini akan menyebabkan emosi warga tua akan terganggu sehingga mendatangkan kemurungan yang sangat teruk. Selain itu, perkara ini juga mendorong warga tua untuk lari daripada rumah supaya mereka tidak lagi berhadapan dengan ahli keluarga yang selalu mengurung dan selalu mengongkong pergerakan mereka. Oleh itu, kebanyakan warga tua dijumpai di tepi jalan ataupun di sekitar pekan dengan tiada hala tuju sebelum ditempatkan di rumah kebajikan. Secara kesimpulannya, jenis pengabaian yang utama ada dua, iaitu jenis pengabaian fizikal dan juga jenis pengabaian emosi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, Dr. No Atika, seperti ingin menambah sesuatu, silakan.
Baiklah, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit isi tentang jenis pengabaian warga tua ini seperti yang telah diulaskan oleh Profesor Nur Fazira sebentar tadi. Antara jenis lain pengabaian warga tua ini ialah pengabaian dari segi kewangan dan material. Apa itu pengabaian kewangan dan material? Pengabaian ini merupakan satu bentuk penganiayaan atau penipuan terhadap harta yang dilakukan kepada warga tua ini. Penjaga mereka gagal memberikan penjagaan atau keperluan asas seperti rawatan emosi dan fizikal. Sebagai contohnya dari segi keselamatan, antara situasi yang sering dilihat berlaku ialah anak-anak tidak memberikan belanja untuk ibu bapa mereka meneruskan kehidupan. Misalnya untuk membeli barang keperluan. Ibu bapa atau warga tua ini hanya bergantung kepada wang bantuan daripada kebajikan masyarakat semata-mata. Sebagaimana kita tahu, kos sara hidup pada masa kini semakin tinggi. Wang bantuan semata-mata sememangnya tidak mampu untuk menampung kehidupan seharian. Disebabkan warga-warga tua ini perlu membayar bil air, sewa rumah dan sebagainya. Anak-anak juga melakukan pengabaian seperti tidak memberikan makanan berkhasiat dan pakaian yang sepatutnya kepada warga tua ini. Sebagaimana kita tahu, warga tua memerlukan makanan yang berkhasiat setiap hari untuk mereka meneruskan kehidupan disebabkan faktor usia mereka. Anak-anak juga tidak memberi pengawasan kepada warga tua ini dan membiarkan mereka tinggal seorang diri tanpa ada bergantung kepada sesiapa. Hal ini memang akan menyukarkan warga tua tersebut untuk meneruskan kehidupan disebabkan usia mereka itu merupakan usia yang memerlukan penjagaan penuh dan rapi oleh orang lain. Hal ini akan menjadi lebih susah sekiranya warga tua tersebut mengalami masalah pendengaran ataupun masalah penglihatan. Hal ini akan menyebabkan mereka sukar untuk melakukan aktiviti harian dan meneruskan kehidupan mereka. Jadi ini merupakan bentuk pengabaian dari segi kewangan dan material yang juga berlaku pada masa kini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Doktor dan Profesor. Seterusnya saya ingin bertanyakan kepada Pengurus Suma Seri Kenanga, Cik Josita Sawai. Apakah faktor yang menyebabkan pengabaian terhadap warga tua ini berlaku? Silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Fatin selaku pengacara kita pada hari ini. Terlebih dahulu, terima kasihlah sebab menjemput saya ke atas forum online ni untuk bercerita, berkisah tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, menurut saya sebagai pengurus rumah warga emas yang telah berkhidmat selama 8 tahun, terdapat banyak faktor atau sebab saya temui kenapa warga-warga emas ni akhirnya berada di rumah penjagaan warga emas. Okey. Pertama sekali kita kena lihat daripada struktur keluarga tersebut. Okey. Semangat kekitaan dalam keluarga tersebut itu wujud atau tak? Kalau kita boleh tengok, ada ketika jalinan kasih sayang antara ibu bapa dengan anak tu tidak wujud sama sekali dalam keluarga tersebut, sebuah kekeluargaan tu. Maknanya ibu bapa tersebut menjalankan peranan mereka sebagai ketua keluarga tanpa ada rasa kasih sayang yang wujud dalam diri mereka terhadap anak mereka, dan anak-anak tu pula bertindak sebagai pengikut sahaja. Apa sahaja kata yang mereka apa-apa sahaja kata-kata mereka, tindakan mereka ataupun keputusan yang ibu bapa mereka buat. Jadi implikasi daripada keadaan tersebut menyebabkan anak-anak merasakan mereka juga tak perlu berasa tanggungjawab yang melibatkan kasih sayang kepada orang tua. Maksudnya
mereka akan menjaga orang tua tersebut, akan bagi segala keperluan seperti kemudahan kesihatan atau kewangan kepada orang tua mereka. Namun pengabaian dari segi emosi itu akan wujud, menyebabkan orang tua mereka akan merasa akan bersifat negatif terhadap anak mereka, menyebabkan mereka, saya ni hanya menyusahkan anak saya saja. Okay. Seterusnya, sikap anak itu sendiri. Kesebukan bekerja merupakan satu perkara yang sangat normal pada dunia moden sekarang ni. Jadi sikap anak itu tak mahu melibatkan diri dengan orang tua mereka secara emosi dan fizikal. Maksudnya mereka tak mampu untuk bekerja sambil menjaga ibu bapa mereka yang sudah tua. Lebih-lebih lagi apabila orang tua mereka tu sakit atau mempunyai kekurangan upaya, menyebabkan mereka, lebih baik saya menghantar mereka ke rumah warga mas. Di sana penjagaan akan lebih rapi kalau dibandingkan dengan saya yang sibuk bekerja, yang tak dapat meluangkan masa dengan mereka. Jadi kesibukan bekerja itu pula akan menyebabkan mereka leka dan akhirnya tak dapat nak menjaga ibu bapa mereka. Ada juga satu kes di mana mereka hantar orang tua mereka ke rumah warga mas dan tak pernah pun menjenguk sekali, mungkinlah ada sekali 2 kali, lepas tu mereka takkan datang ke tempat tersebut. Okay, yang seterusnya, sikap warga mas itu sendirilah kita boleh tengok seperti beberapa kes yang berlaku di tempat saya bekerja. Ada setengah warga emas tu yang dahulunya sangat sibuk bekerja, merupakan seorang yang berkejaya dan merupakan seorang pencen, dan mereka tak merasakan anak mereka mampu menjaga mereka atau mereka tak mahu membebankan anak mereka sendiri. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak mereka dapat lakukan pada masa mereka waktu muda atau waktu mereka bekerja dulu. Jadi mereka lebih suka lebih suka meluangkan masa dengan orang yang seusia dengan mereka. Jadi mereka lebih suka untuk datang secara sukarela ke rumah warga emas. Macam tu Yang terakhir adalah faktor kewangan. Faktor kewangan ni dia ada 2. Satu, sebab anak-anak tu dia dah terbiasa hidup dalam kemewahan dan kebendaan. Jadi warga emas ni merupakan salah satu beban yang sangat besar bagi mereka untuk mengejar semua tu. Yang kedua ialah faktor kewangan. Apabila kewangan mereka tidak stabil atau kurang stabil, mereka tak dapat nak menyediakan kemudahan untuk orang tua mereka seperti ubat-ubatan, rawatan yang berkaitan dengan kebajikan orang tua mereka. Jadi mereka abaikan saja. Apabila orang tua tu sakit, mereka itu dah memang sakit mereka, nak buat macam mana kan? Okay. Jadi mereka seperti menunggu bantuan datang kepada mereka, sedangkan mereka tidak usaha sendiri untuk mencari bantuan tersebut. Ya, itu menurut saya. Terima kasih Cik Fatin. Berdasarkan pengalaman kerja saya sendiri yang telah melawat banyak rumah-rumah kebajikan orang tua dan juga mengkaji isu-isu tentang warga tua ni, saya dapat katakan di sini bahawa sikap masyarakat juga mempengaruhi peningkatan pengabaian warga tua sekarang. Seperti yang kita tahu, sikap masyarakat di sekeliling ni memainkan peranan yang penting dalam sebuah komuniti. Tetapi masyarakat sekarang sangat mementingkan diri sendiri. Mereka hanya sibuk dengan kerja mereka dan hal keluarga mereka, dan langsung tidak ingin mengetahui apa-apa perkembangan di sekeliling mereka. Mereka juga semakin melupakan serta mengabaikan amalan kunjung mengunjungi, bertanya kabar, dan saling memberi bantuan kepada jiran tetangga yang memerlukan. Bukan itu sahaja, masyarakat sekarang juga semakin
kurang untuk menegur sikap masyarakat lain jika masyarakat itu melakukan sesuatu perkara yang melanggar norma masyarakat. Hal ini karena menurut mereka tidak perlu menegur mereka atau masuk campur dalam hal mereka. Oleh itu tidak heranlah jika terdapat banyak orang tua yang ditinggalkan di rumah tanpa ada sebarang pengawasan, makanan dan obat-obatan yang mencukupi. Isu ini juga dibuktikan lagi dengan banyak case di mana warga tua yang telah lama meninggal ditemui dalam sebuah rumah beberapa hari kemudian. Penemuan ini juga hanya berlaku disebabkan timbulnya bau busuk yang hanya disadari oleh jirannya. Situasi ini menunjukkan bahwa jiran itu sendiri jarang melawat dan juga mengetahui keadaan orang tua di kawasan kejiranannya. Itu saja. Okey, Datuk. Saya ingin bertanya kepada Datuk, apakah kesan positif dan negatif lebihan warga tua di dunia ini? Silakan, Datuk. Terima kasih banyak Cik Fatin. Ya benar, isu peningkatan pengabaian warga tua ini sememangnya memberi banyak impak yang dapat dilihat sendiri oleh masyarakat zaman sekarang. Salah satunya adalah warga tua yang terabai akan mengalami tekanan emosi. Warga tua ini akan merasa sedih apabila tiada orang yang mengambil berat akan kebajikan mereka. Hal ini demikian karena golongan warga tua ini sememangnya ingat dengan jelas bagaimana mereka bergaul dan juga menghabiskan masa bersama orang-orang yang mereka sayangi. Oleh itu, apabila mereka menjadi tua nanti, maafkan saya, apabila mereka telah menjadi tua, mereka memerlukan penjagaan yang rapi, yaitu dari aspek kesehatan, kebersihan, keterampilan diri, dan juga pemakanan harian mereka. Tetapi sayangnya semua keperluan ini diabaikan oleh anak-anak mereka sendiri karena sibuk dengan pekerjaan, masalah keuangan, dan pelbagai alasan lagi yang diberikan. Akhirnya warga tua yang diabaikan ini merasa kecewa dan tersinggung karena tidak mendapat tumpuan dan juga kasih sayang yang mereka harapkan daripada anak-anak mereka sendiri. Lalu lama-kelamaan ya dia akan menjadi tekanan emosi. Untuk pengetahuan, tekanan emosi ini sering berlaku kepada golongan warga tua yang mempunyai masalah kronik seperti kanser, penyakit stroke, kecacatan fizikal, dan juga masalah buah pinggang karena mereka tidak berupaya untuk menguruskan diri sendiri, dan perkara ini ditambah parah lagi apabila tiada waris mereka yang ingin membantu dan juga menguruskan diri mereka. Oleh itu timbul perasaan tekanan dalam diri orang tua ini. Oleh karena tidak berupaya lagi untuk menangani tekanan emosi yang dihadapi, warga tua ini cenderung untuk mengalami penyakit kemurungan dan juga membunuh diri. Isu ini juga dibuktikan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia pada tahun 2012 yang menyatakan kadar bunuh diri dalam kalangan warga tua adalah yang tertinggi akibat faktor kesepian, kematian orang yang disayangi, kecacatan fizikal, dan juga tiada sokongan daripada keluarga. Oke, selain itu juga warga tua yang terabai juga akan berisiko untuk terancam dari aspek kesehatan dan juga keselamatannya. Sekarang ini kita berbicara tentang warga tua yang diabaikan, tidak kira di rumah ataupun di pusat cegahan ya. Proses penuaan
dan juga pelbagai penyakit kronik akan menyebabkan warga tua mengalami kemerosotan dari segi fisikal dan juga mental mereka. Oleh itu mereka sangat memerlukan bantuan dan juga sokongan sosial daripada keluarga dan juga masyarakat sekeliling mereka. Oleh itu warga tua yang diabaikan dan ditinggalkan begitu saja oleh keluarganya ataupun masyarakat sekelilingnya, warga tua akan lebih cenderung terdedah kepada kemalangan, jangkitan kuman, kesakitan, dan juga kematian seorang diri. Bukan itu saja, warga tua yang dibiarkan tanpa pengawasan dan juga tanpa bimbingan akan menyebabkan mereka terdedah kepada ancaman jenayah seperti pembunuhan, penipuan, penderaan, dan juga rompakan. Seterusnya, pengabaian warga tua juga akan menyebabkan institusi kekeluargaan menjadi semakin rapuh. Hal ini disebabkan nilai hormat menghormati dan tanggung jawab terhadap orang tua telah hilang dalam diri ahli keluarga itu. Ahli keluarga ini sering melakukan hal mereka sendiri dan sibuk dengan urusan sendiri dan tidak lagi mengambil berat pasal hal ahli keluarga yang lain. Sikap negatif ini sering dipamerkan oleh ibu bapak ataupun ketua keluarga dalam institusi keluarga itu sendiri. Mereka sibuk bekerja untuk mencari mata pencarian dan mengabaikan orang tua mereka karena menganggap orang tua mereka ini adalah batu sandungan ataupun beban kepada mereka karena menghalang mereka daripada bekerja dengan bebas dan melakukan aktiviti bersama dengan anak-anak mereka. Di sini kita dapat lihat bahwa ibu bapak ini telah menunjukkan teladan yang tidak baik, yaitu mengabaikan orang tua mereka sendiri, dan tindakan ini pasti akan diikuti oleh anak-anak mereka apabila mereka dewasa nanti. Hal ini karena anak-anak sering menjadikan ibu bapak sebagai role model ataupun suri teladan untuk mereka. Jadi apabila mereka besar nanti, besar kemungkinan anak-anak ini akan berkelakuan seperti ibu bapaknya yang mengabaikan orang tuanya sendiri. Oleh itu, jika isu ini tidak dibantah secepat mungkin, amalan mengabaikan warga tua ini pasti akan menjadi seperti turun-temurun dalam keluarga dan juga meruntuhkan institusi semua keluarga yang ada sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Datuk, Profesor dan Cik Josita atas penerangan itu tadi. Dan soalan terakhir saya ialah, apakah langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah penganiayaan terhadap warga tua ini? Dipersilakan, Dr. Nur Atikah. Baiklah, terima kasih Cik Fatin. Topik yang kita bincangkan hari ini merupakan topik yang sangat menarik kerana ianya berlaku di seluruh dunia, bukan sahaja di dalam Malaysia, iaitu isu pengabaian warga tua. Semakin hari kita lihat isu pengabaian warga tua ini semakin jadi-jadi berlaku. Warga tua ini merupakan golongan minoriti yang tidak dipedulikan hak dan keperluan hidup mereka oleh keluarga dan masyarakat. Jika kita dapat lihat, yang sering berlaku ialah warga tua yang terabai ini menjadi gelandangan di tepi jalan. Ada juga di antara mereka yang terlantar di hospital tanpa ada waris yang datang melawat dan menjaga mereka. Yang lebih teruk lagi, ada di kalangan warga tua ini menghidapi penyakit kronik. Namun, mereka tidak mampu untuk berbuat apa-apa disebabkan mereka tiada tempat untuk bergantung, tiada sumber pendapatan. Jadi, jika kita lihat kepada situasi ini, langkah yang drastik memang diperlukan bagi mengatasi masalah ini dengan segera. Dan antara langkah yang diperlukan ialah peranan
sendiri, peranan daripada pihak kerajaan dan juga pihak bukan kerajaan. Kedua-dua pihak ini memainkan peranan yang amat penting bagi mengatasi masalah ini daripada semakin teruk kesannya. Antara contoh langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan sendiri ialah menyediakan rawatan percuma kepada warga tua ini. Rawatan percuma boleh disediakan di hospital kerajaan misalnya kepada warga tua ini. Hal ini akan dapat membantu warga tua itu untuk mendapatkan rawatan kesihatan di hospital, dan ini akan dapat membantu meringankan beban mereka. Disebabkan mereka tiada tempat untuk bergantung, mereka tiada wang untuk membayar rawatan kesihatan tersebut. Jadi inisiatif ini akan dapat membantu mereka untuk menjamin kesihatan mereka dengan mendapatkan rawatan di hospital kerajaan tersebut. Bagi pihak bukan kerajaan pula, mereka juga boleh memberikan kemudahan ini dengan menyediakan bayaran yang rendah khas untuk warga tua sekiranya mereka mendapatkan rawatan di hospital swasta. Hal ini akan dapat membantu meringankan beban warga tua tersebut disebabkan pengurangan bayaran ini akan dapat meringankan beban dari segi kewangan kepada warga tua ini, kerana kebanyakan warga tua tersebut hanya bergantung pendapatannya dari bantuan yang diberikan oleh pihak kebajikan masyarakat misalnya. Jadi ini akan dapat meringankan beban mereka dan menjamin kesihatan mereka sekiranya mereka ingin mendapatkan rawatan sama ada di hospital kerajaan ataupun di hospital swasta. Okey, selain daripada bantuan dari segi rawatan kesihatan, antara satu yang diperlukan oleh warga tua ialah kemudahan pengangkutan. Sebagaimana kita tahu, warga tua ini dia tidak mampu untuk membawa kenderaan sendiri disebabkan faktor usia mereka. Jadi antara satu inisiatif yang mereka sering gunakan ialah pengangkutan awam. Bagaimana caranya untuk kita membantu warga tua ini mendapatkan kemudahan tersebut tanpa membebankan mereka? Antara salah satunya, pihak kerajaan boleh menyediakan bayaran separuh harga untuk tambang kemudahan pengangkutan ini. Misalnya kemudahan pengangkutan awam seperti bas atau teksi yang memang sering digunakan oleh warga tua ini. Hal ini akan dapat membantu mereka untuk bergerak ke mana yang mereka ingin tuju. Oleh itu beban yang ditanggung mereka akan dapat diringankan. Selain daripada kemudahan pengangkutan awam ini, bantuan dari segi wang ringgit ataupun keperluan harian juga boleh diberikan, tidak kira sama ada dari pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Bantuan ini akan dapat membantu warga tua untuk menjalani kehidupan harian mereka. Pihak kerajaan boleh bertindak dengan membuat pemantauan di setiap kampung, misalnya untuk memastikan warga tua yang tinggal di kawasan kampung tersebut mendapat keperluan yang sepatutnya yang mereka dapat, supaya mereka dapat meneruskan kehidupan harian mereka. Beban yang ditanggung mereka untuk membayar pelbagai jenis keperluan, misalnya untuk membayar sewa rumah, bil air, bil api juga akan dapat ditanggung. Sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk menanggung semua kos-kos sara hidup tersebut. Dan untuk seterusnya ialah bantuan dari segi kemudahan rumah khas. Kemudahan rumah khas ini akan dapat membantu warga tua yang tidak mempunyai tempat tinggal, misalnya yang menjadi gelandangan di tepi jalan. Pihak kerajaan boleh menambah bilangan rumah-rumah khas ini bagi memastikan ianya dapat menampung warga tua yang terabai ini. Bagi rumah khas ini perlulah sesuai dengan keadaan warga tua itu sendiri. Dari segi suasananya, misalnya rumah-rumah khas ini perlulah dilengkapi dengan kemudahan untuk keperluan harian, kemudahan kesihatan, dan
Yang paling penting ialah penjaga. Penjaga yang diperlukan di rumah khas ini perlulah penjaga yang memang terlatih. Hal ini akan membantu menjaga kebajikan warga tua ini dengan sebaiknya. Hal ini akan dapat membuat warga tua itu merasa mereka dihargai dan kehidupan mereka lebih terjamin. Oleh itu, pihak kerajaan dan bukan kerajaan ini kita lihat memang pihak yang sangat penting untuk memastikan kehidupan atau kebajikan warga tua ini terjamin dan tidak dibiarkan terabai begitu saja. Itu merupakan antara langkah yang boleh kita ambil untuk memastikan kesan pengabaian warga tua ini dapat dikurangkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, maafkan saya ingin mencela. Saya ingin menambahkan sedikit pandangan tentang pandangan Dr. Nur Atikah sebentar tadi. Okey, menurut saya ada satu lagi langkah yang dapat kita lakukan untuk kebajikan warga-warga emas ini. Pihak kerajaan ataupun peranan komuniti itu boleh menyediakan pusat rekreasi untuk warga-warga emas ni. Jadi pusat rekreasi ni boleh dibina di kawasan-kawasan perumahan. Okey. Seperti yang kita tahu, anak-anak yang mempunyai warga emas ni, mereka sibuk bekerja, okey. Tak dapat nak meluangkan banyak masa untuk warga-warga emas ni. Jadi apabila adanya pusat rekreasi ni tadi, warga-warga emas ni boleh meluangkan masa mereka yang terluang apabila mereka berasa bosan di rumah di pusat rekreasi tersebut. Jadi banyak aktiviti yang boleh dilakukan di pusat rekreasi sebab di pusat rekreasi tu masyarakat yang seusia dengan mereka akan berada di sana. Jadi pusat rekreasi tu mempunyai banyak pusat lah, seperti pusat kaunseling ataupun pusat perubatan. Jadi mereka kehidupan warga emas ni dapat ditingkatkan lagi dari segi aspek fizikal dan mental. Jadi apabila mereka meluangkan masa di pusat rekreasi tersebut, mereka tak akan berasa diabaikan kerana mereka mempunyai kawan-kawan untuk mereka meluangkan masa bersama dan bercakap ataupun bercakap dengan orang tersebut lah. Itu menurut saya. Okey, sekian sahaja pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panel-panel jemputan kita yang sanggup meluangkan masa bersama kami dalam sesi soal jawab ini. Bukan gua sebarang gua, gua penuh pusaka bonda. Bukan tua sebarang tua, tua penuh ilmu di dada. Sekian, terima kasih.